bagus kat mana, apa kelebihannya, itu kita akan belajar kemudian. Okay, Ustaz, sorry satu soalan yang lain sikit. Ya. Macam mana Ustaz kita baca tafsir, Ustaz pilih tafsir tu, Ustaz tahu ulama tu boleh pakai tak tafsir dia tidak? Kita pertama kita tengok cara dia mentafsirkan ayat tu, kita tahu. Contohnya dia ni bertafsir ikut Quran dengan Quran tak, hadis dengan hadis tak. Dia buat rujukan dengan ulama. Iya, dia kalau makin kita kemudian dia mesti akan pakai ulama yang sebelum dia akan guna sendiri dia sebelum tu. Faham tak maksud Bila dia? kita sekarang pun ada juga orang yang zaman kita orang ni yang interpret, yang buat tafsir Quran dia sendiri. So we all Dia mesti ada rujuk siapa yang mentafsirkan. Sebab kalau ikutkan ranking paling atas sekali selepas pada Nabi tu tentulah sahabat. Tu kan. Sahabat kata apa? Tak ada sahabat tabi'in ni kata apa? Tu dia ada ranking. Jelas? Okey, tapi ada kitab tafsir yang dia kombinasikan antara tafsir yang terdahulu dengan tafsir yang terkini, macam tafsir Al-Mu'min. So nanti tengok kat nota kaki tu, saya letak kat situ, saya letak nama tapi tak letak nama kitab sebab kat bawah ni ada macam Ibn Kathir kan. Ni tafsir Al-Quranul Azim. Itu tafsir dia. Okey, kita bakal balik kepada tadi. Yang sikit lagi ya. Okey, sekarang ni tuan-tuan puan, tengok ya, menariknya Allah Ta'ala susun ayat begini. Kenapa Allah mengawalkan lam yalid? Maksudnya begini. Allah awalkan apa? Dia tidak beranak. Baru dia cakap dia tidak dilahirkan. Susunan ni sebenarnya tak betul. Tak betul. Normal, susunan normal lahir dulu. normal dia. Okeylah, kalau saya tak terangkan, kita baca nota macam ni, faham tak? Agak tak boleh tangkap. Boleh, sebab tu ketika nak dia macam ni, nota yang diberi ketika ada kelas berbeza dengan nota yang memang untuk disebar secara umum. Benda nak panah tu, benda anak panah tu. Dia tak faham. Jadi kalau ikut normal proses, kena lahir dulu. Dah lahir, kau membesar, kau kahwin, barulah beranak. Betul tak? Kenapa tiba-tiba Tuhan kata dia beranak baru nak kata dia dilahirkan? Dia tak dilahirkan, betul tak? Macam ni. Kan kalau ikutkan, Allah kata dia tidak mempunyai anak dan dia tidak pernah dilahirkan. Sepatutnya ceritalah dia tidak pernah dilahirkan, baru masuk dia tidak mempunyai anak. Kenapa Allah tak susah macam tu? Kerana jawapan nombor satu, Allah. Ingat, mana lebih penting? Nak menyelesaikan isu orang kata Allah ada anak ke? Nak menyelesaikan isu kata Allah ni ada mak? Anak. Sebab tak ada orang kata Allah ni ada mak, mak dia siapa? Tak ada yang orang kata Allah ni ada anak. Okey, jadi jawapan pertama untuk mendahulukan isu yang paling utama yang berlaku. Ya, nampak cara jawab dia. Yang kedua, nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu tak sama macam makhluk dia. Kan, kalau kita mestilah kena beranak dulu. Dah beranak, dah sekolahkan nikah, dah sekolah rendah, dah masuk universiti, lepas tu kahwin. Dah kahwin baru ada anak. Lepas tu bercucu, lepas cucu mati. Contoh. Tapi kenapa Allah suruh macam tu? Ini dua hikmah yang saya jumpa lah. Saya rujuk beberapa rujukan, dia suruh macam ni. Tidak, saya pun terfikir kenapa Allah dia cakap macam tu? Kenapa? Okey. Jelas tentang perempuan rahimani wa rahimakumullah? Okey, kalau dah jelas, baru kita pergi ayat nombor 4. Tapi sempat tengok waktu je. Setakat ni boleh faham tak ayat 3? Okey, ayat 3 dah boleh faham. Alhamdulillah. Sila rujuk dia. Okey, sekarang ni kita pergi ayat 4. Ayat 4 tu maksud dia apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, kenapa saya buat berkata macam
Kita nak tak ada satu apps yang belajar roket. Nanti saya bagi dekat adik berikut. Saya jumpa semalam ada satu apps tu. Kalau kita nak belajar roket, dia macam game lah, dia macam game. Oh. Nak. Tekan ni, nanti kalau kisah dia akan betulkan. Lepas tu kita betulkan tu, dia akan ingatkan kita terlepas ni. Awak yang salah itu. Nanti kita cek tu. Okey, semalam saya jumpa, saya pergi ada belakang itu. Okey. Walam yang kullau kufan. Ini penafian yang berapa? Dah kali ketiga lah. Kenapa Allah menafikan? Nak mengumpulkan tadi. Dan Allah tidak pernah yakun ada lahu baginya kufuan bandingan. Sekufu lah kufu-kufu tu bandingan dengan sesuatu pun. Okey. Ahadun dekat sini kita jumpa kali kedua kan? Ahadun. Ahadun di sini merujuk kepada siapa? Allah. Ayat ni memang sama. Dan Allah tu tidak pernah ada baginya bandingan dengan mana-mana makhluk. Jadi ahadun kat sini maknanya makhluk. Maksudnya ahadun kat sini seseorang pun, sesiapa pun, sesuatu benda pun yang sekufu bagi Allah itu. Itu maksud dia. Lepas tu kalau kita baca dekat terjemahan, dia terjemah apa? Dan tidak ada sesiapa pun tu yang ahadun tu. Okay. Dan tidak ada sesiapa pun ahadun kufuan yang setara yakullahu dengannya. Apa maksud ayat dia ni? Okey. Yakul tu maknanya setara. Bukan, yakun kufu. Oh, kufu. Dia ni Oh, sekufu. Dia ni sekufu. Setara, sebanding, selebar. Oh, Tu orang Yakul tak bincang. ada. Dia ni kahwin sekufu tak? Kufu. Sekufu lah. Jangan kena fikir sekufu tu juga ya. Tapi bukan nak bezakan kasta. Sekufu. Ialah dia anak orang yang berada. Biasa senang je hidup dia. Pergi mana, anda driver, buat kerja di bibit. Tiba-tiba dapat suami kan. Semua benda dia kena buat pula lepas tu. Kena bincang dia elok tu. Dan sebab dia akan ubah life dia 360 darjah. Itu kita bincang sekufu. Bukan bincang nak mendowngradekan, bezakan harta kaya tak. Tapi kena bincang sekufu. Waktu ulama dia bincang tu dalam fiqh. Itu bincang kemudian lah. Ya. Okey. Ayat ni maksud dia apa? Saya dah highlight dalam kat situ. Ayat ini bermaksud bahawa tiada sesiapa pun yang serupa, yang sebanding, yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala sesuatu. Okey. Ibnu Katsir kata lagi, dia kata, dia ulas ayat 4 ni, dia kata Allah jualah yang memiliki, yang menciptakan segala sesuatu. Dengan sebab itu sudah pastilah tak ada siapa pun yang sama dan serupa apatah lagi setara dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang mencipta semua benda. Betul tak? Jadi tentu tak sama. Yang dicipta dengan yang pencipta tak sama. Itulah. Okey. Tak setara sudah ke semualah. Tiada yang sama seperti zat dia, tiada yang sama seperti sifat dia, tiada yang sama seperti perbuatan dia. Nak lebih faham lagi, mari kita tengok dekat sini. Macam mana nak gunakan ayat 4? Ayat 4 ni sebenarnya ayat yang macam ni. Tengok ya. Okey. Ayat 4 ni fungsi dia untuk apa? Menerangkan alasan bagi ketiga ayat sebelumnya. Maksud dia apa? Contohnya macam ni. Contoh dia. Macam mana nak gunakan ayat 4 ni? Okey. Mengapa Allah tu ahadun? Ayat 4 bagi jauh. Kerana dia tidak sama dengan sesiapa pun. Sebab tu dia ahadun. Ni ayat 1. Ni ayat 4. So ayat 4 ni berfungsi menguatkan lagi kenyataan pada ayat sebelum ni. Boleh faham? Okey. Contoh kata, orang kata, kenapa Allah tu ahadun? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Kenapa Allah itu as-samadu? Kerana lam yakun walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah tak sama macam makhluk. Makhluk dia kena semua gantung pada dia. Dia pula gantung pada siapa? Dia tak sama lah, dia tak setaraf lah, tak sebanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu walam yakul lahu kufuwan. Okey. So ayat 4 ni pula menjawab juga ayat 3. Kenapa Allah tu dia tak ada anak macam manusia lain? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak macam kita perlukan anak gini. So ayat 4 tu fungsinya untuk apa? Terangkan ayat Dia jadi macam 1 dan 3. kesimpulan dia. Kalau kita tak tahu, kita tak tahu kenapalah sahabat yang hari itu kita belajar tiap-tiap rakaat baca Wallahu ahad, kita baca Wallahu ahad. Rupa-rupanya besarnya ayat ni pasal tauhid tu, sebab tu surah tu nama Al-Ikhlas. Okey. Kenapa Allah tu dia tak pernah ada mak yang melahirkan dia? Kerana dia tak sama pun dengan sesiapa. Sebab apa? Sebab dia tercipta kepada mak tu. Jawapan semua. Okey, selesai dah. Boleh faham tak maksud dia kat situ? Habislah nota tu. Okey, kesimpulan dia, cara nak amal ayat dia ni. Okey, ayat ni kalau boleh tuan-tuan jadikan dia sebagai pembuka doa. Kalau anda berdoa, sebelum nak minta rezeki, lapang dada, lapang urusan, kesihatan, betul tak? Nak minta kurus, nak minta putih, nak minta apa itu, anda mulakan dengan yang ini dulu. Yelah, betul tak? Kan? Ya. Dia selalu bitter ayat ni. Banyak orang yang tinggal ayat ni pendek kan. Tapi kita tak tahu isi kandungan dia. Betul. Kita bertahumatan kan. Kena bertahumatan. Kalau kita, yelah kadang-kadang orang asyik dalam solat sedang ayat ni je. Betul lah. Tapi kita kena lepas tu dia belajar, dia akan tahu kenapa sahabat baca kan. Wallahu ahad. Sekarang pokoknya lepas ni kita baca surah doa. Okey. Jadi tengok ya, ada satu sahabat Nabi pernah dengar orang lelaki baca doa ni. Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku nak minta ni kepada engkau. Kenapa? Kerana engkau itu, kerana aku bersaksi engkau ni Tuhan yang tiada Tuhan lain melainkan engkau saja. Lepas tu kena, maksud ni sebelum dia minta tu dia puji dulu. Dia angkat Tuhan dulu, dia agungkan Tuhan dulu. Lepas tu dia kata engkau ni pula Al-Ahadus Samad. Engkau Tuhan yang Maha Esa, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia guna balik surah ada kelas tadi. Jadi kalau kita tak hafal doa macam ni, benda lah depan ni yang kita tahu Allah Ahadus Samadun tu kita hafal. Tapi belakang ni tak ingat kan? Akan kita ingat tu. Tak apalah, dia boleh doa sebenarnya. Ya Allah, aku nak memohon kepadamu ya Allah, kerana engkau ini aku bersaksi engkau lah la ilaha illallah. Dan aku minta kepadamu ya Allah, kerana engkau ni adalah Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lelaki ni dibaca macam tu, Nabi kata apa? Nabi jawab balik. Nabi kata, "Oi, dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang mana jika diminta dengan nama itu pasti Allah akan memberi, dan jika digunakan untuk berdoa pasti Allah akan mengabulkan doa." Kita kan cepat-cepat nak minta, cepat je nak minta, pendek je pergi Tuhan tu, cepat je nak minta. Jadi lepas ni ubah sikit teknik, puji Tuhan dulu, antaranya guna yang nanti saya bagikan. Bagi doa je, jangan bagi nota. Nota lah Kak. Okey. Kalau tuan-tuan semak dekat dalam nota waktu mustajab, saya ada letakkan salah satu daripada doa itu, yang doa Nabi Allah Yunus tu. La ilaha illa anta. Itu pun boleh digunakan di dalam doa.
Jadi sebelum kita minta tu, lepas kita puji Allah, kita selawat tu, kita boleh gunakan doa ni juga. Lepas tu kita guna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lepas tu panggil nama yang hayyu ya qayyum. Ini barulah minta Allah berilah ni, barulah aku. Ni kalau guna nama tadi Nabi kata, jangan Nabi kata jika diminta pasti baik. Uji dulu. Saya nak. Boleh faham tak? Kita pun kata adalah tu. Dengan Allah apatah lagi perlu diangkat, dipuji-puji Tuhan, barulah minta sesuatu kepada Allah. So surah Al-Ikhlas ni kiranya dia surah yang ultimate pujian lah. Ultimate pada kita yang paling atas pujian Allah. That's why ada sahabat tu guna ayat ni, guna surah ni kan. Maknanya pasal pujian-pujian dalam surah Ya, maksudnya surah Al-Ikhlas ni surah yang bukan dia, kalau surah yang paling agung Al-Fatihah. surah paling agung pujian. Yalah, betul lah, dia mengandungi puji-pujian. Tapi kalau ayat yang paling agung, ayat Kursi. Kat dia last kali Ustaz tu kan. Okey, maksudnya dalam ayat tu mengandungi nama-nama Allah yang agung. Yang ni. Ya. Nama-nama Allah yang paling agung. Ya. Itu hadis ya Ustaz? Hadis ni hadis sahih. Human resource, bukan hadis riwayat Abu Daud bin nombor hadis tu, riwayat Tirmizi. Cuma dalam tesis baru kita akan tulis hadis riwayat Abu Daud, bab apa, kitab apa. Bab apa, kitab apa. Tapi bagi nota kat kawan dia tulis lah, nanti kan. Tapi ini seperti tadi. Cuma dalam tulisan ilmiah kita kena katakan siapa yang kata sahih ni? Kita akan katalah hadis ini disahihkan, maknanya hadis ini ada scholar yang mengatakan disahih. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dalam kitab apa bla bla bla. So kalau masuk Bible tu dia tak cakap apa-apa. Okeylah, sebab kalau kita kata saya yang kata dia sahih. Awak siapa? Tu. Jadi kita kata hadis ini sahih menyangkut sekian. Tak ada dengan nama yang paling agung tu atau antara yang paling agung. Dalam tu ada mengandungi nama-nama Allah agung. Macam Allah tu sendiri pun di antara nama Allah yang paling agung. Somat ke Ustaz yang paling agung? Sebenarnya ulama khilaf juga dalam menentukan nama-nama Allah ni yang mana yang paling agung. Ada yang kata Al-Hayyu, ada kata Al-Qayyum. Sebab ada hadis lain Nabi kata ada 3 surah dalam tu ada nama Allah yang paling agung. Tapi dalam hadis ini pula dia telah berdoa minta kepada Allah menggunakan nama-nama Allah yang agung. Dengan nama dia yang paling agung. Ya. Nama apa tu? As-Samad. Allah As-Samad, Ahadun tu pun di antara nama Allah yang agung. Dia semua nama Allah adalah agung. Tapi ulama bincang ada lagi nama dalam banyak-banyak tu ada nama yang lebih Agung dari yang lain. okey, jelas. So pengajaran dia nilai sedikit lah. Apa tindakan yang kita boleh amal antaranya yang ni. Nanti saya sediakan nota untuk sedikit tentang nama Allah tu sendiri. Lepas tu Ahadu dengan As-Samad untuk lebih jelas lagi. Okey, makna Ahadun As-Samadu dengan Allah itu sendiri. Okey, ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Okey, minggu depan ada kelas. Tidak Ustaz. Okey, Siti. Okey, siapa tak nak